Sekarang ni puasa tak rasa kan, tiba-tiba dah buka. Dah kerja kan membuta pada pagi memanglah tak terasa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada khususnya tuan rumah Datuk Anwar, isteri dan keluarganya. Masih buat bonda Datuk Anwar pun ada ya. Terima kasih banyak. Masih lagi nampak sihat Sihat sagar bugar. Mudah-mudahan kan? Mudah-mudahan. Tu sebabnya dia hati tu nak kena remaja tu. Hati nak kena remaja, nak kuat, dan supaya kita terus dapat beramal. Dan seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, diam tak diam seperti mana maksud kita berhimpun pada petang ini, iaitu membicarakan soal persediaan Ramadan. Persediaan Ramadan, penyucian rohani. Bila sebut sucikan rohani, kalau kebetulan ada yang nama rohani sini, kan? Roh ni, roh kita, dalaman diri kita ni yang kita nak sucikan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam peristiwa, ada dua peristiwa. Satu bengkel kereta, satu lagi peristiwa Nabi naik burak. Kan? Kita tengok 27 Rajab ya kan, disambut kan, Isra' dan Mi'raj. Orang cerita tentang perjalanan Nabi tiap-tiap tahun. Bila Isra' Mi'raj mana tak lama tu nak puasa dah tu. Kan? Kalau perasan lah. Kemudian diceritakan Nabi masa tu sedih sangat. Banyak masalah. Masalah yang paling pertara adalah kehilangan dua insan yang paling Nabi sayang. Kita pun akan perasan sebelum puasa ramai orang meninggal. Kalangan keluarga kita sendiri. Cuba tengok. Sebenarnya. Dan kesedihan-kesedihan ini diubatkan, diredakan dengan Allah Ta'ala mengundang Nabi berjumpa dengan Allah. Tapi sebelum jumpa dengan Allah, kita semua tahu berlakunya peristiwa pembedahan hati Nabi. Belah dada, keluarkan hati Nabi, dicucinya dengan alaqah. Dicuci alaqah tu dengan air zam-zam. Ya, air zam-zam kan? Bukan air kowe dah. Air zam-zam. Jadi, dengan air zam-zam dicuci, dibuang segala keraguan, dibuang segala benda was-was, dibuang segala benda-benda tak elok yang dibisikkan. Tempat syaitan bisik ni kat alaqah ni lah. Syaitan akan bisik benda-benda tak elok. Jadi, benda tu tak ada pada Nabi. Jadi nak bagi tahu apa? Okay, itu pertama. Yang kedua, kita pergi cuci kereta. Kita pergi servis kereta. Bengkel kereta saya kata tadi. Bila pergi servis, soalan yang saya selalu dapat bila saya nak servis kereta, SD. Bila sebut SD tu, Samsul debat lah. Dia kata, SD, ni nak flash kali tak? Flash apa pula? Nak flash minyak hitam lama, baru okey sikit enjin, sebab lepas tu dah okey, cuci, bersih, baru kita masuk minyak enjin, minyak hitam yang baru. Boleh lah, saya kata, kalau tu elok, buatlah. Jadi itulah yang dibuat. Apa yang saya nak beritahu, ini kita cerita tentang penyucian rohani. Makna Ramadan ni sebenarnya kita berharap sangat dapat jumpa dengan Allah sebenarnya. Dapat jumpa dengan Allah sebab ni bulan yang paling hebat sekali, tak boleh ambil ringan. Peluang yang tak dapat selalu. Kan? Walaupun kita dah banyak tahun mengalami Ramadan, tapi belum tentu selalu. Kebetulan kita Allah Ta'ala bagi izin untuk jumpa Ramadan lagi. Kan? Itu sebabnya kalau Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya Allah bagi tahu kebajikan untuk orang buat kebaikan ni bagi pahalanya berlipat-lipat kali ganda sehingga 700 kali ganda, malahan lebih lagi. Tetapi bukan puasa. Puasa aku sendiri yang bagi. Makna lagi dahsyat daripada apa yang dahsyat kita dengar tadi. Itu Ramadan. Nampak tak? Jadi nak tak nak, bila masuk Rajab, kita kena bersedia menyucikan hati kita sebelum tibanya Ramadan, nak bertemu dengan Allah directly. Sebab apa? Kita boleh tengok tanpa sedar memang kita berjumpa dengan Allah directly pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan lah kita beribadah secara luar biasa yang tak dapat kita buat pada bulan-bulan lain.
Sebab apa? Sebab salah satunya kita berperang dalam Ramadan ni. Berperang untuk melawan apa yang disebut sebagai hawa nafsu. Dua halangan untuk berbuat baik. Kita nak buat baik macam-macam ni. Nak tolong orang, nak buat ceramah, nak buat itu, nak sedekah. Kan? Tapi dua halangan yang paling utama, iaitu pertama hawa nafsu. Yang kedua keraguan. Nak buat baik ada je nafsu kacau. Ingat nak pergi ceramah lah. Kan cucu kita nak datang. Tak jadi pergi ceramah tu. Kan? Nak pergi ni lah. Dah akan siap-siap nak pergi masjid. Bang, janji nak makan sama malam ni kan? Tak jadi dia pakai t-shirt. Tak jadi pergi masjid. Punca di isteri tanya tadi. Dan keraguan ni sebab orang tak yakin yang dia tak nampak yang pahala tu betul-betul dapat. Hanya orang yang rasa kenikmatan, contoh bab sedekah kan. Hanya orang yang rasa nikmat sedekah je akan rajin sedekah. Ada orang sampai kesudah, kedamut betul-betul. Bukan kedokut, kedokut campur kemut, kedemut. Kedemut betul-betul. Payah, puah mujuknya. Kadang-kadang saya tahu ya golongan ibu-ibu kan, bila pergi kuliah kan, kuliah duha lah, kuliah dengan ustazah ni, ustazah tu kan. Mesti akan ada di kalangan kawan-kawan kita, puas betul ngajak, ada tak nak. Betul tak? Sebab hati tu tak sampai. Kita pula yang dah pergi, tanya, besok kuliah mana pula? Nanti kuliah mana pula? Nanti pergi sesama tau. Benda tu, dua ni nak dihalang, nak mengatasi halangan ni. Nombor satu, kalau bab hawa nafsu ni, kena perjuangan. Dah pakai baju, bang, pergi mana? Pergi masjid. Abang nyanyi nak makan sama malam ni. Lagi masjid kejap, akan balik kan kita join makan lah. Nampak? Boleh pun settle. Alah bang, kata nak pergi pasar malam. Sampai tu balik kan, pergilah pasar malam. Ambil tutup pasar malam sekarang ni. Dah habis PKP dah. Boleh selesai sebenarnya. Atas kita kena kuat. Keraguan ni hanya orang yang rasa. Maknanya kena cara apa? Kena ada ilmu. Orang yang ragu-ragu ni kena ada ilmu. Tu je. Orang yang tak ada ilmu, boleh ke? Ya ke? Betul ke dapat 27 kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Betul ke? Dia tak yakin. Sebab tak ada ilmu. Jadi itu sebabnya kita dalam tempoh Ramadan ni kan. Apa maksud puasa tu? Puasa tu sendiri yang pertama, as-siyam. Apa maksud siam? Ada pakar bahasa menyatakan siam ni maksudnya Thailand. Kan? Betul lah kan? Siam nama. Tapi as-siyam bukan Thailand. Kan? As-siyam kata Ibnu Manzur, ada kata menahan diri daripada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Satu bahasa lagi kata menahan diri daripada makan, nikah dan berbicara. Nampak? Nikah pun termasuk. Tu yang heran bila orang berlumba-lumba nikah dekat-dekat nak puasa. Nampak tak? Kan payah besok. Siang-siang buta, kita yang dah lama kahwin pun geram tengok bini tengah hari. Bulan puasa ni lain macam geram. Biarlah umur dia 55 pun geram. Kan? Dan baru kahwin lagi teruk geram Kan? Tak adalah. Tapi itu kata-kata okey je sebenarnya. Kalau dah kahwin tu okey lah, pandai-pandai lah kawal, dia katakan. Jadi ramailah lelaki kena terima hakikat kan. Yang ni lofa bukan milik kita. Macam tu. Macam tu lah. Ayat akan. Tak ada. Doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi maksudnya nak cerita. Makan, nikah, berbicara pun masuk dalam maksud as-siyam ni. Tetapi maksud yang lebih tepat, menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dia bulan Ramadan disebut. Ramadan tu pula berasal pada perkataan ramdu. Ar-ramdu ni bermaksud panih yang menyongek, panih betul-betul. Kalau dalam bahasa apa tu, panas yang sangat-sangat lah. Lit-lit lit-lit. Bak kata orang Kajang, it's very hot today. Macam tu lah kan. Panih betul-betul. Panih betul. Bulan puasa jangan main-main. Sekarang pun kita dah mula rasa teruk betul. Jangan cakap. Aircon kereta problem. Ya Allah, kenapa aku keluar hari ni? Kat rumah, lambatlah on aircon ni. Apa pasal? Wah, marah. Dekat masjid kita tengok.
Oi, panas. Kan? Tak boleh lagi dah, kipas besar tu tak cukup. Kena aircon juga. Sekarang. Dah mula dah tanda-tanda tu dah sampai. Cuma kita reda sikit, Alhamdulillah. Nampak cara tandanya. Kemungkinan besar tahun ni kita boleh berjemaah di masjid balik. Cuma orang perempuan tak pasti. Orang perempuan tak pasti kan. Ada yang kata tak boleh lagi. Kan? Ada setengah negeri boleh. Setengah negeri tak boleh. Tak apalah. Paling tidak suami dia dah boleh reda dah daripada tahun lepas. Kan suami-suami ramai yang panik tahun lepas. Sebab tiba-tiba dia kena jadi imam. Yang paling terpegang, paling kesian baru dia perasan. Dalam rumah dia ada 3 helai sejadah. Lah tak ada sejadah ni pun dapat free masa rumah Datuk Noah tu. Ya. Kalau tidak memang tak ada sejadah, ada 3 helai yang terpaksa lah pakai kain batik lopeh bini kan. Lepas tu ramailah yang suami baru perasan yang banyak lagi surah dalam Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Tidak aman yang itu surah yang ditutuh bermula sampai habis kan. Kan? Nak ta'ina kalau Allah, nak ta'ina kalau Allah. Tak apa, janji ada. Dan ramai sekali suami tahun lepas yang tak dapat tidur pada malam raya, menangis kerana menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok pagi tu. Dan barulah bapak tu perasan, barulah dia tahu erti kata kecil hati bila dia baca khutbah anak tidur. Selama ni imam baca khutbah dia tidur, dia tak rasa apa. Kan? Jadi baru dia tahu. Tapi sebenarnya itulah dia. Banyak hikmah dia. Dan Alhamdulillah. Begitu tinggi peratusan ibu-ibu yang menghantar mesej mengatakan dia seronok sangat. Sebab tahun lepas lah pertama kali dalam hidupnya sembahyang tarawih penuh dalam rumah. Betul tak? Malah setiap waktu solat tu kadang bila keluar orang telefon. Bang, abang lambat lagi ke? Anak-anak semua dah ambil wuduk ni, tunggu abang je ni. Tunggu abang sampai. Imam besar tak bagi sembahyang dulu, tunggu dia sampai. Nampak? Betul tak kan? Sampai tahap tu lah. Itu hikmah dia lah. Itu hikmah dia. Saya nak share jugalah waktu mula-mula diumumkan PKP tu. Tiba-tiba saya dengan Ustaz Amin Idris kena pergi ke Puchong untuk rekod satu iklan untuk Kerajaan Negeri Selangor. Macam mana cara pakai hand sanitizer, lempar macam ni lah, sambut macam ni lah, macam mana bersin, macam mana kita nak tutup dengan siku kita, pakai sapu tangan macam mana, mask ni macam mana pakai. Semualah. Itu masa hari ni PKP, esok tu saya kena pergi. Adalah surat semua dia bagi. Tak dapat saya gambarkan perasaan saya. Masuk je highway kereta tak ada. Tak betul saya cakap. Masa tu perasaan saya nak cakap pun. Ya Allah ni nak kiamat ke apa? Nampak daun-daun kering dekat highway tu. Bayangkan saya cakap. Saya rasa macam nak pusing balik lah. Kan? Nak pusing balik. Kenapalah aku keluar ni? Kenapa? Macam tu sekali lah. Tu baru uji sikit kan? Masa tu barulah tahu. Samsul debat tak Samsul debat kan? Sampai pasaraya tetap kena beratur. Kan? Masa tu semua orang dah mula dah ambil borek antara satu sama lain. Sampai kat roadblock tu saya tanya polis tu. Berapa orang ni? Ada 4 orang ustaz. Ya. Kejap. Beli barang dapur dekat Senawang. Saya bungkus lah nasi ayam tu ampak. Balik sampai ke roadblock yang sama. Dah 6 orang pula dah. Lah apa pandai lah kau. Aku pun silap. Patut beli lebih tadi kan. Tak tahu kan. Jadi itulah. Tapi apa pun balik-balik pada cerita Ramadan tadi. Benda yang kita kena buat pada bulan Rejab, pada bulan Syakban adalah menyucikan diri kita. Supaya dalam bulan Ramadan ni tak adalah baru nak masuk gear 1. Dah gear 2 dah. Maknanya kalau mengaji tu dah juzuk 5, 6 dah. Kita tinggal nak sambung je. Kita tengok kan pada bulan Ramadan kalau mengaji cuma tengok gagap-gagap mengaji. Merayau malam pertama tu bila baca. Sebab apa? Sebab dah lama tak ngaji. Masuk malam ke-5, ke-6 dah laju dah. Malam 10 laju. Malam ke-20 lagi laju. Capek betul nak khatam masa tu. Masa tu maknanya kena ngaji selalu. Habis dia puasa tetap tak ngaji. Itu isu dia. Itu isu dia. Cuci diri kita ni. Macam sekarang kan. Ni dah lepas 15 Syakban. Dah tak ada puasa lagi dah. Jangan nak puasa-puasa sunat lagi dah. Melainkan orang-orang yang nak puasa nazar. Yang ada dia dah janji. Ada orang puasa ganti. Dan juga orang-orang yang memang tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis sepanjang hidup dia. Itu boleh puasa. Yang lain jangan ngada nak training puasa lagi. Tak ada. Ya, so satu Ramadan so puasa benar lah. Kan? Jadi ini nak bagi tahu. Jadi kenapa kita kena puasa?
Kenapa kita kena puasa? Soalan yang ditanya. Kenapa kena puasa? Apa sebab nak kena puasa? Apa jawapannya? Kenapa kena puasa? Macam itulah. Tanya, ada pengantin baru kahwin. Saya duduk dekat tu, saya dengan pak saudara semua tanya, kenapa kau nak kahwin? Sebab nak menghalalkan. Kau kepala otak kau tu je kau fikir kan? Saya tanya. Kan tak dapat dia jawab. Apa salah kau jawab? Allah, kerana Allah. Kerana Allah. Habis cerita. Nak menghalalkan yang haram. Tu kepala otak itu je. Tak ada kau benda lain dalam bab perkahwinan ni kan? Jadi saya pun cakap. Dan puasa ni pula. Kenapa kita puasa? Anak tanya, bah, kenapa kita kena puasa? Sebab abah kau pun puasa. La ilaha illallah, jawapan bapa. Basic itu. Kenapa kita kena puasa? Memang bila dah boleh puasa, kena puasa dah. Wajib puasa. Faham? Islam, puasalah. Tu jawapan dah, tak ada jawapan tu. Kenapa kita kena puasa? Paling simple, Allah suruh. Kan? Kalau setakat abah kau suruh, kau boleh cakap tak, boleh cakap ya, boleh tak. Tapi nama Allah Ta'ala perintahkan ni. Macam mana Allah perintahkan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ni semua orang dah tahu ayat ni. Saya tunjuk siapa nak baca ayat ni. Dah mula dah. Macam tu. Manalah nak lari ni kan? Tak ada, jangan risau. Hari ni saya tanya, saya jawab. Surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengok semua orang kumat kami dah tahu dah ayat ni saja ya. Kan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang-orang kajang. Dia tak cakap wahai orang-orang kajang country hide. Dia tak cakap wahai orang-orang Melayu, tak sebut. Dia tak sebut wahai orang Islam pun dia tak sebut. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Mana orang yang percaya? Sebab ada orang Islam tak puasa. Ada orang Islam tak puasa. Kalau tak faham lah kan? Tak puasa walaupun Islam, selamba je. Lelaki, period tak berhenti. Apa pasal kan? Nampak tak? Jadi makna kata, wahai orang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum, ini poin penting. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya belum confirm. Allah Ta'ala bagi kat semua ni. Contohnya kita buka satu jawatan kosong dekat rumah Datuk Anwar. Ada satu jawatan kosong jadi pembantu Datuk Anwar. Contoh. Ni siapa yang tengah tengok secara live jangan mohon pula, ni contoh. Tiba-tiba kan buka jawatan kosong. Jadi terbuka kepada mereka yang berumur. Nampak? Dia sebut yang berumur 18 tahun ke 40 tahun. Sahaja. Ramailah yang mohon. Pergilah mohon. Kau layak tu, kau layak mohon. Tapi belum tentu layak dapat. La'allakum, mudah-mudahan kamu dapat. Nampak? Tapi tak confirm dapat. Macam tu juga takwa. Itu sebabnya kalau kita dalam ibadah korban, darah dan daging sama sekali tak sampai pada Allah. Yang sampai adalah keikhlasannya dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Itu yang sampai. Nampak tak? Sadap tajuk hari ni. Detail betul. Mana kata kita semua boleh usaha. Dan jangan lupa pesanan. Nabi kata apa? Jadilah kita. Dia kata apa? Jadilah. Yusuf Qaradawi pun ulang juga. Dia kata apa? Jadilah orang yang menyembah Allah. Dan jangan menjadi orang yang menyembah Ramadan. Pahal pula. Sebab ada orang Ramadan automatik jadi baik. Elok segala-gala. Kurma tu, ya Allah Akbar. Memang dalam genggaman. Kan? Buat zikir kurma tu. Sini ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anda tak anda kan? Kurma Ajwa Samsul Deban next week baru keluar. Saya keluar lambat sikit. Nak confirmkan dulu. Sebab tak nak keluar yang mahal, yang murah ya. Kurma Ajwa Musagharah SD. Samsul Debat. Musagharah ni maknanya kurma mini.
Kurma mini makna kita boleh makan 7 biji ikut sunnah tu senang-senang ya. Sebab dia macam besar coklat tu. Macam almond London tu. Macam tu. Memang sedap. Sedap sangat. Bukan promote lebih kurang. Macam tu lah. Tapi belum keluar lagi. Sebab saya nak confirmkan kualiti dia dulu. Kan? Confirm kualiti dia dulu. InsyaAllah. Okey. Jadi bila kita cerita tu, kita kena usaha. Puasa ni ada macam-macam jenis. Ada puasa umum. Ada puasa khusus. Ada puasa khususul khusus. Yang puasa umum, standard budak sekolah. Masalahnya budak sekolah puasa lagi bagus daripada kita sekarang. Budak sekolah sekarang, dia sekolah agama petang. Budak sekolah, dia puasa, dia sembahyang, dia mengaji. Hebat tak hebat? Yang kita ni, belak kat rumah ada 2 jenis puasa. Kan? Kalau yang elok, 3 lah. Yang pertamanya, apa? Dia puasa, memang puasa betul. Kategori kedua, dia puasa ayam mengaram. Puasa yang mengaram. Ni jangan usik sikit dia marah. Tengah mengaram tolok, cuba datang. Macam ni lah kambang ni, kau pahal ni. Jangan usik, terontak marah. Masak bising marah. Baju jatuh marah. Semua marah. Itu ada. Yang sekor lagi tu, puasa jenis kucing tidur. Tidur je kau jual. Tu bangsa kucing tu kalau puasa macam tu. Nampak ikan kat atas sikit. Nampak kan? Ada tak orang puasa macam tu? Ada. Lepas subuh, tidur. Selesai tidur. Punya tidur paling sadap lepas subuh dengan lepas asar. Tu paling sadap tu, nikmat. Sebab bila dia jaga, dia dah lupa. Tu pagi ke petang. Orang yang tidur lepas subuh dengan lepas asar, memang dia lupa. Tu sebabnya satu mewarisi kepapaan, satu mewarisi kegilaan. Ada. Kan? Tu sebab jangan tidur waktu tu. Lepas subuh tidur. Bang Zuhur dah. Tahu ambil wuduk semayang. Semayang lepas tu tidur. Dah ke atas sejadah tidur. Bang asar dah bang. Asar dah. Jago dah. Orang ni tidur je. Lepas semayang asar naik atas katil balik. Abang dah nak berbuka dah. Tang dia. Basuh muka. Pegang dah. Allah. Sekarang ni puasa tak rasa kan, tiba-tiba dah buka. Dah kerja akan membuta pada pagi memanglah tak terasa. Kan? Ada orang puasa macam tu. Rugi betul orang puasa macam tu. Orang lelaki ingat. Orang lelaki halangan dia paling hebat bila? Lepas asar. Orang lelaki, Datuk Noah, dia keluar pada ofis semula. Jap, hari ni buka apa tu orang lelaki tu. Orang lelaki dia mulalah. Jap, mana nak cari kuih puteri mandi ni. Pernah makan tak puteri mandi? Tak tahu. Puteri mandi tu nak, orang perempuan tak tahu. Itu memang ni semua kat batu kikir, sedap tu. Dia topong, letak kelapa sikit dengan kuah gula tu. Dia punya sadap kata kan. Dia mesti yang parut punya tu. Bukan mesen tu. Parut red tu. Sadap Aduh, terbayang pula. Itu. Dia dah terbayang. Puteri mandi ke, kuih kelopong ke. Orang Negeri Sembilan, kuih buah Melaka tu. Yang orang sebut onde-onde tu. Negeri Sembilan sebut kuih kelopong. Beza dia gulanau. Gulanau lain. Dia punya rangup sampai lepas maghrib tu. Beli kat bazar Ramadan sampai malam dah cair air keluar gula kan. Tu saja ya nak promote lagi tu. Tapi tu dia. Nak ceritakan orang lelaki kena hati. Sebab Nabi, lepas asar, Nabi lagi kuat beribadah. Dah asar dah ni, rugi ni, kejap lagi nak maghrib. Itu Nabi. Orang perempuan saya tak sebut, saya sebut lelaki je. Sebab orang perempuan bukan lepas asar. Dia lepas sahur dah fikir malam kan nak makan apa. Itu sebab tak boleh tagah dah orang perempuan ni. Biarkan dia macam tu. Sebab dia orang yang jaga hal ehwal hidangan. So biarkan. Kategori yang kedua, puasa khusus. Menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara membatalkan puasa. Malahan, yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak nak buat. Tak ada lain drama Korea back to back dah. Kurang pahala. Jangan membohong lah sama Korea bulan Ramadan ini. Akan disiarkan yang bertudung saja. Jangan membohong lah. Tak ada mana dah. Kan? Tengok pula back to back pula. Itu PKP. Bersambung-sambung. Lepas satu drama. Ya saya. Sampaikan
Mak tu cakap lah, kalau lah episod drama Korea tu zikir dah ramai, anak aku jadi wali dah. Dia. Tak cukup dengan tu. Disambung pula dengan drama Melayu. Rahimah tanpa rahim. Dah habis dah. Dia sambung apa? Pujaan anti kanda. Pun habis tak? Sekarang apa? Tak tahulah kan. Tengok drama tu pun satu hal juga. Kan? Tak? Makna benda tu akan menyebabkan kita lekor. Jadi kalau ikut Nabi macam mana? Nabi langsung tak fikir pasal dunia. Nabi, para sahabat, tak fikir pasal dunia. Fikir ibadah. Sebab bulan Ramadan ni sampaikan Nabi. Ingat tak Nabi? Nabi sebut, amin, amin, amin. Ketika Nabi turun daripada mimbar tu, orang tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau tiba-tiba amin? Aku terdengar malaikat berdoa. Termasuk salah satunya, celakalah orang yang membenarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Itu ya, tu sebab hidup kita ni senang ya. Tu sebab saya dah pesan dah sebelum ni. Jangan cik pasang dengan orang ya. Tu ya. Itu ya hidup kita ni. Yang penting baik-baik. Baik-baik ya. Tak usah fikir ya. Macam ni kan. Baik-baiklah ni. Jemput siapa nak datang. Tak apa. Salah satu kebaikan tunggu orang yang belum sampai. Itu kebaikan juga. Orang tengah jam ni Ustaz. Okey. Kan? Jadi makna kata tu pun satu bentuk kebaikan. Orang perempuan cukup senang dapat pahala. Ya Allahu Akbar orang perempuan. Bayangkanlah malam nak puasa. Abang nangis dia. Kenapa? Tiba-tiba datang bulan. Orang perempuan sedih dia datang bulan pun Allah bagi pahala. Sebab ada dalam hadis sebut orang yang rasa bersedih kerana tak dapat melaksanakan kebaikan, kan, maka dia dapat pahala. Nampak tak? Alah sedihlah aku tak pernah period lagi dah. Kan sebab dah berusia kan. Tapi tak apalah, itu pun dapat pahala. Sebab sedih rupanya dia tak boleh bersedih sebab itu. Mungkinlah tapi kuranglah sikit kan. Tapi adalah pahalanya. Nak beritahu. Cukup hebat bulan Ramadan ni. Orang dah fikir, dah bayangkanlah. Sebulan sebelum puasa dah bergaduh kerja tapak bazar Ramadan. Bulan Ramadan ni macam bulan yang paling hebat lah. Pesta betul-betul. Saya dengar macam tak masuk akal. Tu tapak orang berniaga bazar Ramadan ni. Tak masuk akal. Dekat Kuala Lumpur tu sampai ada yang sanggup bayar 20-30 ribu satu tapak. Apa pasal? Kau berniaga apa? Jual orang kau? Dia jual kuih ya. Kan? Nak tunjuk hebat bulan Ramadan ni kan. Semua orang mengajar-ngajar bulan Ramadan. Jadi, apabila sebut tadi, mengapa kita puasa? Kita puasa kerana Allah suruh. Di antara hikmah Ramadan ni apa? Hikmah Ramadan yang pertama, supaya nak meletakkan diri kita ini menginsafi adanya orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Bila kita tak boleh makan, macam mana rasa? Walaupun makanan ada depan mata pun kita tak usik. Hebat tak hebat? Dia puasa bulan Ramadan ni biasa lagi. Sebab apa? Sebab kita semua puasa. Tapi yang paling tahu, bila puasa bulan lain, bulan puasa sunat tu, sebab sunat tu nampak lagi susah. Sebab apa? Kita puasa dengan tahap orang lain boleh makan. Cuba tengok kalau kita masuk korban. Berapa ramai orang puasa Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah sampailah selagi mana belum sembelih korbannya tu, dia menahan, dia tak makan 10 hari tu. Cuba tengok macam mana. Bukan senang. Bukan senang. Macam-macam alasan. Boleh tak kalau buka puasa kalau macam ni, macam ni. Macam-macam soalan tanya. Nampak tak? Itu sebabnya dalam bulan Ramadan ni latihan. Nampak tak? Latihan yang pertama nak menginsafi. Bayangkan orang Rohingya tu telefon mufti Arab Saudi. Dia nak tanya, sah tak puasa kami ni ya Syekh? Dengan tak kami tak bersahur dan kami tak berbuka. Makanan tak ada. Itu sebab saya, Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Datuk Nafizah Musa, Ustaz Elia Ismail dan Ustaz Jafri Mahmudi. Kami tahun ni jadi duta untuk korban Afrika. Korban luar negara dan dalam negara. Maksudnya siapa yang masuk satu bahagian, kita akan tarik juga bahagian tu untuk asnaf dalam negara. Jadi luar negara dan dalam negara dapat. Sebab kami ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yang mana korban dekat Afrika ni, satu ekor baru RM2,730. Satu bahagian RM580. Kalau untuk lembu, itu unta. Satu bahagian lembu RM390. Yang mana
Kenapa kita fikir? Bayangkan orang Afrika. Kotak tu dia randam makan. Kotak. Tanah tu, dia digumpal bulat-bulat, dibakarnya jadi macam cookies. Bakar. Air lumpur tu cedok. Air lumpur yang kesan hujan lompat air tu ambil tu bakar minum. Kita takkan heboh tak sejuk. Nah, tu sebabnya kita buat sana tu. Datuk Bat cakap, jom Ustaz kita pergi Afrika tahun ni. Kalau kita pergi, confirm kita paling handsome. Dia kata, sabar aku. Tapi tu ayat Datuk Bat ni bergurau tu. Tapi yang betul. Tu sebabnya, tu orang cakap. Alah, ramai lagi orang Malaysia yang susah. Itu alasan orang tak nak bagi. Tapi hakikat kat Malaysia, teruk-teruk pun tu kan. Teruk-teruk taman perumahan tu, mesti daging sampai kat rumah. Malahan yang siap berabut bahagian tu tak faham tu. Berabut bahagian lebih tu sampai busuk daging tu tak bermakan kat rumah. Itu sebabnya bila kita puasa, kita fikir ada orang lagi susah daripada kita. Ada orang tu sampai tak makan. Ada ayah tu sanggup bagi. Tak apa-apa ayah tak makan tadi. Ayah tak makan. Bagi anak makan. Yang kedua, nak mengawal hawa nafsu. Hanya dengan puasa kawal hawa nafsu. Bayang kalau orang tu dia nak kahwin, dah tak tahan sangat nak kahwin sangat. Kalau tak berlaku benda-benda tak elok. Nabi kata kalau nak kahwin tapi tak mampu, pun Nabi pesan suruh puasa. Kenapa puasa? Sebab Allah Ta'ala pernah uji waktu cipta makhluk yang bernama nafsu. Allah Ta'ala tanya, engkau siapa, aku siapa? Nafsu ni boleh jawab, aku, kau. Kerek, pula. Nafsu boleh jawab macam tu Allah Ta'ala tu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan bakar nafsu ni 100 tahun dalam neraka. Lepas tu buat keluar balik. Allah Ta'ala tanya balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Letak tempat sejuk. 100 tahun bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Punya dogil. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan pada malaikat. Laparkan nafsu ni selama 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Kalah nafsu tu dengan lapar. Tu sebab kita bila nafsu tu kan, bila nafsu tu dah kurang, bila dah kita berpuasa kan, 5 minit sebelum waktu semayang dah sampai kat surau. Zuhur dah masuk belum? Mak dia pula tanya. Salam lambat sangat azan ni? Dia pula tanya. Kan, yang tu hebat yang bulan puasa. Dan dia boleh hafal, jadi Al-Hafiz waktu maghrib punya time berbuka. Dia boleh hafal, siap ingat kajang berapa beza dengan Syahlam berapa minit. Dia tahu. Punya dahsyat kan, complete. Tapi insyaAllah kita dalam 7.25 ni, dalam 5 harinya. Lepas ni dah 7.24. Mak dia ingat tu. Punya dahsyat betul kan. Tak adalah orang paling ingat waktu maghrib. Kan? Pada bulan puasa. Kan? Itulah. Ujian ni kan nak bagi tahu gambaran macam mana puasa ni. Dan saya beritahu sesungguhnya Ramadan ni juga bulan yang mana kita akan buat luar kebiasaan kita lebih kurang macam mana? Lebih kurang masa kita pergi umrah, kita pergi haji. Kita pergi haji kan, senang sangat nak solat. Kajak-kajak bangun solat, sampai bilik solat lagi. Senang nak bagi sedekah ke orang. Sebab kita pergi sana tak ada siapa panggil Datuk Anwar. Tak ada siapa kau nak Datuk dah. Tak ada. Datuk kau Samsul debat kau tak ada debat-debat dah. Syekh haji. Kau ada halau gitu. Poning orang Arab tu dah 2 tahun poning dah. Tak ada siapa nak dihalau. Kalau tidak tu kita yang kena halau kan. Orang Malaysia paling baik sekali. Dia orang paling respect orang Malaysia. Sebab bila cakap langsung bangun. Orang Malaysia. Saya pernah dulu tengah semayang tu. Saya dah tengok ni dah luar line dah ni. Tak apa dah ramai. Saya pun semayang lah. Tengok semua dah berkuak. Masa tengah sujud tu, saya naik di tangkit, saya langsung jalan. Tak ada nak marah dah. Cuma tengok orang Turki tu. Dilawan ni polis tu. Kan? Tapi kenapa? Sebab dekat sana, kita semua tak bawa gelaran kita. Kita pergi sana tiba-tiba jadi baik, kita tak bawa aku ni orang kaya, aku ni tak. Segala kekayaan kita tak ada siapa yang bawa pergi sana. Tak ada. Paling kuat pun bawa untuk melontar. Lepas tu umrah melontar. Melontar apa? Lontar kat kedai. Itu ni heboh kan. Bukan orang sini lah, tempat lain. Tapi maknanya tak ada masalah pun. Tapi maknanya kita pergi sana, kita tak ada sibuk kedudukan kita. Mesti dilayan macam ni. Tak ada. Kan?
Sebab tu dalam bulan Ramadan pun macam tu. Sebab kita jadikan diri kita sama macam orang. Kita puasa sama macam orang. Jadi yang paling penting, matlamat yang paling utama yang kita nak kejar, itu dia. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa. Sayang sekali, sebab kita kena ingat, kita belum tentu lagi diberikan ruang dan kesempatan untuk sampai pada Ramadan yang akan datang. Macam saya kata tadi, Allah izinkan. Tahun ni belum tahu lagi. Berapa ramai orang hebat-hebat. Tu sebabnya tiap-tiap malam sekarang ni imam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Masuk Sya'ban lah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami pada Ramadan. Harap benar ni, ya Allah bagi kami sampai kat Ramadan. Bagilah kami sampai. Bukan isu nak meniaga ke raya dah. Mak saya pun semprit pernah buat hari tu lagi dah. Lepas tu nak relax dah. Dia tak nak lagi dah. Besok bulan puasa nak concentrate dah. Mana? Sebab orang kena kerja ibadah pada bulan Ramadan. Ni pesta ni. Bulan kita. Penghulu segala bulan. Yang mana pada malam bulan Ramadan ni pula ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000. Satu malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Satu malam lagi hebat daripada 1000 bulan. Bukan satu malam. Bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Satu malam yang lagi hebat pada 83 tahun tak nak ke kita? Oh ya. Bukan rugi, bapak rugi. Kan? Dalam bahasa ni 9 lah tu. Mana memang rugi sangat lah tu. Kalau bapak rugi tu, memang rugi betul-betul lah. Kena ambil manfaat, kena ambil peluang. Nak capai takwa macam mana? Kata Sayyidina Ali, yang pertama, khauf Rabbul Jalil. Takut kita pada Allah Ta'ala. Bulan puasa takut, mau tak takut? Tengah-tengah bawa kereta, berpusing pula air jagung malam tadi yang tak berminum. Kata kaki, kat kaki pula diam. Kenapalah time ni sedang elok pula cermin kereta golap tu kan. Saya ajar cara dia. Berhenti ke tepi jalan, pandang, tengok side mirror belakang tu, pandang belakang, tengok side mirror, kiri kanan kereta tak ada. Depan pun tak ada kereta datang. Minum capek-capek. Lepas tu dah sudah letak bawah seat. Kan? Kita buang kat luar jangan, letak bawah seat. Lepas tu sampai rasanya ada lah malam tadi botol ni. Mana? Oh, bawah seatnya. Ni saya ajar cara nak menipu tu. Tapi kita buat tak? Kita tak buat. Sebab walaupun kita yakin Allah nampak. Rugi kalau kita buka puasa. Kita sendiri tahu rugi tu. Sebab kat rumah, buka petais nampak cendol malam tadi. Cendol siap terjuntai mi hijau tu. Wah, sajo pula. Kan, Datuk Anwar pula tengah sorang-sorang kat rumah. Anak pergi sekolah, anak tak ada kat rumah. Orang rumah pula pergi pasar. Wah, ni saya ajar cara tu. Bawa keluar mangkuk tu, sodut jangan kesian. Surup, licin. Jangan tinggal solai pun ni tu. Dah habis tu cuci, tangkup, letak kat sinki. Orang perempuan yang Allah Ta'ala bagi dia kelebihan dia, memang perasan apa benda tak ada dalam petais. Dia buka, memang dia tahu punya. Tak tahu apalah ilmu Allah Ta'ala bagi kelebihan insting perempuan ni. Dia buka yang benda pertama. Bang, bukan ada cendol ke malam tadi? Saya rasa tadi pagi pun saya nak keluar, saya buka, ada cendol. Ni saya ajar tu cara jawab. Macam ni, abang tadi dengar-dengar kau pergi pasar. Abang buka peti ais tu nak tengok. Apa benda lagi yang kau patut beli? Buka-buka, tertangkup cendol tu. Tumpah. Jadi abang kesian nak kat kau. Sebelum kau balik, abang dah kutip-kutip, abang dah lalap, abang dah buang, dah siap-siap. Berasih abang pun. Abang tak nak nanti kesian isteri abang dia lah. Apa nak pergi pasar, nak kena mop pula. Oh ya ke abang, makasih bang tau. Itu jawapan dia. Tapi buat tak? Tak buat. Macam mana? Biar dia koreh cendol tu. Tapi takkan lembut ke mana aku ni. Wah, macam tu lah kan. Konon lah. Iya. Mak pun tak percaya mak ya kan. Saya tidak kan. Tapi betul. Nampak tak? Rupanya takut kepada Allah. Kita kena takut. Benda yang kita buat. Hidup kita sementara. Bayangkan contoh yang kita patut takut. Benda yang biasa kita buat. Perasaan yang ada. Tamak. Sombong. Riak.
Nampak? Dengki. Itu perasaan yang saya dah kongsi dalam ceramah saya yang lepas. Rupanya dalam satu perbuatan, memang ada perasaan tu kadang-kadang. Contoh kita datang ceramah, ataupun kita pergi masjid. Kita masuk je masjid tu. Kita masuk, kita je baru sampai. Berbisik tu dalam hati tu. Aku paling awal punya. Itu perasaan tu namanya apa? Ujub. Dah berapa hari dah aku paling awal ni. Nampak? Ujub tu datang. Ujub ni adalah perasaan dalam diri kita je rasa. Orang lain tak dengar. Kemudian tengah semayang, tak dengar bunyi sliding door. Orang masuk masjid. Kita dengar sampai dah mula bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar orang dengar, itu riak. Nak tunjuk kat orang. Kemudian dia dah mula cakap dah. Kau tahu tak? Aku tak sangka lah dekat dalam tempat kita ni. Banyak aku je awal. Itu takbur. Bila dia dah start bercakap dengan orang tentang kelebihan dia berbanding orang lain, tu takbur namanya. Ujub, riak, takbur masuk dalam kategori keluarga tajuk besar dia sombong. Dan bayangkanlah, dah disebut. Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Bayangkan. Itu tadi tu lebih daripada bapak sawi tu. Lagak kata aku paling besar. Si baik aku kata aku lagi besar. Samsul debat ni Azia. Dia kata contoh. Kan? Saya bukan tak ada kereta besar. Ada. Tapi takut. Takut tak muat parking. Macam tu kan ayat. Nampak tak? Tu sawi kat tu. Jangan main-main. Tak kadang-kadang dalam kita bercakap tu. Tu sebabnya kalau orang tanya kan. Macam ajar anak-anak kita. Kadang cakap kan. Oh, kaya lah kau, banyak duit. Apa ayat nak cakap? Bang, cerita orang cakap. Ini bukan lambang kemewahan pun. Ini lambang kejayaan. Waktu aku kerja tu, adalah tanda. Ni hasil duit kerja aku. Alhamdulillah. Macam tu cakap. Sebab macam saya ada kereta besar sikit. Kan saya cakap, Ya Allah, aku bawa kereta besar ni sebab tak muat, Ya Allah, naik kereta kecil tu, Ya Allah. Naik kereta besar tu dah pek semua pergi sekali. Kalau naik Azia tu semua anak-anak saya sumbek tu gila-gila ambil oksigen. Turun macam mana? Kau pula long. Long pula keluar. Apa-apa tak nak kojo pula macam perjalanan ambil oksigen. Kan? Iyo. Tak, sebab saya dulu masa mula-mula camah dulu pernah lah naik ada satu kereta tu kan. Jahat setan ni dalam hati kita ni. Turun ni kereta macam ada lah bisikan, kau ada? Macam tu dah. Allah. Itu yang nak jaga tu. Nak kena jaga. Jangan. Kadang-kadang kita ni bangga bukan benda apa sangat pun. Wih, kau tengok selipar aku tu. Daripada mana tu? Daripada Makkah tu. Selipar daripada Makkah. Heboh. Wih, tengok. Bawah tu made in Taiwan. Bodoh kan. Cerita kan. Tapi nak bercerita punya pasal. Mak, kena hati-hati. Kena hati-hati. Takut pada Allah Ta'ala. Riak, sombong, takbur ni. Satu. Jangan kita tamak. Yang bukan hak kita pun kita nak ambil. Jangan kita dengki dengan orang. Salah satu tanda dengki ni dah ada. Adalah apabila orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa. Tu makna dengki dah ada. Contoh dalam kawan-kawan kita ni. Ada seorang anak dapat masuk universiti. Kita tak rasa apa-apa. Tu makna dengki dah ada. Kawan-kawan kita ni salah seorang ni, ada saudara kita ni anak dapat masuk universiti. Ya ke? Alhamdulillah dapat masuk universiti. Kita sepatutnya gembira sama. Alah macam anak ada seorang ni pandai. Itu confirm dengki dah ada. Confirm dah bukan dah ada, dah lama bertapak dah tu. Nampak tak? Jangan kita dengki-dengki dengan orang. Alhamdulillah datuk tu alhamdulillah dapat buat majlis kahwin anak dia. Meriah. Contoh. Kan? Ni ada yang nak cakap, tak macam mana dah itu ada orang sponsor lah tu, tak ada mana dah. Nampak? Ada je. Punya jahat ayat ni kan. Tu takut kat Allah ni. Bulan puasa ni paling takut sekali itulah. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut. Dosa mulut ni bercakap ada je pun tu. Nasib baiklah Ida Jebat tu dah kahwin. Saya dah cakap dah. Saya mesti debat tak ada apa-apa dengan Ida Jebat. Dia dah kahwin tu okey lah tu. Macam tu. Contohlah. Bercakap memang saya nak bayangkan zaman Nabi pun ada.
Zaman Nabi ada 2 perempuan punya teruk bercakap pasal orang. Sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami mohon izin kami nak berbuka? Rasulullah tak tahan, ya Rasulullah. Punya teruk yang mengumpik pasal orang sampai nak berbuka. Haus. Saya nak tanya perempuan. Teruk kan? Tapi kita tak adalah sampai macam tu, betul tak? Orang perempuan saya tanya, kita tak adalah sampai nak berbuka, betul ke tidak? Makna mengakulah mengumpik, cuma tak berbuka je. Kan? Ada yang bono nak cakap. Kan? Tak adalah. Bukan orang sini lah, tempat lain. Orang cakap tu, cakap ini. Kadang kita gambar komen benda yang tak ada kepentingan kat kita pun, tapi kita cakap juga. Nak tengok, scroll. Nak pula ni zaman ni Ya Allahu Akbar. Tengok. Oh, dia buat apa? Kau tengok majlis wedding dia. Ya Allah, kau tengok ni. Rezeki dia biarlah dia. Mulalah orang komen, ni dia ikut SOP ke tidak? Yang kau sakit mata kenapa? Betul kau marah pasal SOP atau kau marah pasal apa? Move on. Nak cakap dah. Kan? Tu dia cerita. Tu pertama. Yang kedua, nak mencapai takwa ni macam mana? Yang kedua adalah amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Pertama, sahur. Oh, sahur ni penting. Penting sangat-sangat. Orang perempuan kan, kunci jam orang perempuan bangun awal. Jangan mengungut. Kita semua tu pahala tu. Nak dapat pahala ibadah, walaupun benda tu bukan ibadah khusus. Ibadah khusus, semayang, puasa, mengaji. Adalah dia punya teknikal dia. Kaedah dia. Tapi yang umum, contoh masak. Apa benda pahala ibadah? Boleh. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Maka dapat pahala ibadah. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, baru dapat pahala ibadah. Contoh, saya dengan Datuk Anwar, kita bincang-bincang nak bagi bantuan ibu tunggal dekat seluruh Kajang. Dia pilih ibu tunggal tu. Ibu tunggal. Benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah. Saya Datuk Anwar dengan kita semua pergi sama-sama, pergi sampaikan bantuan tu. Diizinkan oleh Allah. Dan niat kerana Allah, baru dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada orang yang niat, tak apalah, aku ikut syarat janji Datuk Anwar tahu aku join. Maka dia dapatlah. Dapat sekadar ikut Datuk Anwar. Pahala ibadah tu tak dapatlah. Tapi kalau niat, kalau dia buat benda baik, tapi tidak diizinkan oleh Allah, kaedah tak betul. Walaupun niat kerana Allah, tak dapat pahala ibadah. Contoh, Datuk Anwar dengan saya, kita ramai-ramai pergi. Nak pergi bagi bantuan ibu tunggal. Sampai satu rumah ni, Datuk Anwar kata, tak apa. Yang rumah ni aku cover, korang pergi balik dulu. Rumah yang ada satu ibu tunggal ni, dia nak pergi seorang. Contoh. Ini contoh tu. Contoh. Kenapalah contoh Datuk Anwar? Orang lain. Contoh Samsul Debat lah, Datuk Anwar dah cakap, pesan pula. Tak apa tu, yang ni saya cover. Rupanya ibu tunggal yang terakhir tu tak adalah cantik sangat. Tapi lebih kurang Maya Karin, Luna Maya, ngancut tari. Lebih kurang macam tu lah muka dia. Jadi fitnah tak? Jadi fitnah. Walaupun niat kena Allah, tetap tak dapat pahala ibadah. Pak. Jadi bila bangun pagi, Alhamdulillah ya Allah, aku dapat bangun ni ya Allah. Kau tetapkanlah hati aku niat kerana-Mu ya Allah. Aku masak ini supaya semua dapat beribadah kerana-Mu ya Allah. Dapat pahala ibadah. Walaupun hanya memanaskan lauk malam tadi. Dia punya bangun, saya penat masak kata tak? Apa aneh dia malam tadi dia punya mamak kan. Macam tu lah kan. Tapi betul ada yang jenis dia masak. Bangun ke 4 pagi kan, sahur. Nabi pesan apa? Makan sahur adalah makanan yang barakah. Ya? Bangunlah sahur kerana Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Apa maksud selawat? Saya dah ajar dah dulu. Apa maksud selawat? Saya camah kek surau kek kalau pilah tu. Makcik tu jawab, selawat lah. Tanya pula. Kan aku nak marah. Tu yang payah tu kan. Selawat ni adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Jadi maksud selawat tu, bila kita bangun sahur, Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan orang yang bersahur. Kemudian Nabi sebut lagi. Dalam satu riwayat lain Nabi kata apa? Jangan sekali-kali makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Nak beritahu mustahak sahur. Jangan tinggal, not even one day tu. Kadang-kadang tu yang paling tak tahan tu bapak tu cakap dengan anak tu. Besok kita dah puasa tau. Kita dah tak boleh makan lagi dah.
Bapak pun satu hal lah. Dia kena ubah mood. Alhamdulillah, besok kita dah start puasa tau. Tak boleh makan lah. Tak apa, tapi malam kita makan. Macam-macam pun boleh makan, kan? Nampak tak? Bagi kegembiraan, biar kita ubah mood tu. Ini malam puasa macam meninggal bini tu. Halah, puasa pula besok. Kedai makan, tengoklah sehari sebelum puasa. Tengok, dia punya padat. Macam tu hari terakhir dia lah. Tu yang kita kena ubah. Kegembiraan menyambut Ramadan ni. Orang yang berpuasa, Allah Ta'ala bagi dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Dan kegembiraan ketika bertemu dengan aku. Allah Ta'ala beritahu. Maksudnya bila dia mati, dia happy lah. Kan? Buka puasa. Jadi sahur jaga. Maknanya standby. Kat tepi bantal tu dah ready. Air mineral 1 botol. Dengan buah tamar dah standby 7 biji. Mana yang sampai lah. Gap makan. Kan? Dah lambik lah bang. Tak apa. Sap. Ada. Sahur. Begitu juga tarawih. Bulan Ramadan je jumpa tarawih. Tak ada siapa dah buat permohonan dekat pengurusi surah An-Nur Kajian Country High. Tuan Imam, sebabkan kami seronok buat tarawih tahun ni, boleh tak lanjut sampai Syawal? Tak ada pek dah. Kau cakap lah macam mana pun, tak ada pek dah. Takat tu lah. Tu sebab jangan kita sia-siakan. Solat sunat tarawih. Lepas tu witir. Witir ni satu nak beritahu. Antara solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi adalah solat sunat witir. Dan Nabi pesan, Nabi mewasiatkan kepada sahabat-sahabat dia, jangan tinggal 3 perkara selagi kamu hidup, Nabi kata. Pertama, puasa Yaumul Abid, puasa hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Kecuali pada hari-hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha, paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan jangan tinggal solat sunat witir, paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Tu Nabi dah pesan. Kita jumpa witir lepas tarawih lah. Kalau tidak, belum tentu baik sendiri. Betul tak? Tapi kalau orang tu semayang kat surau An-Nur ni, Kajian Country High, lepas yang sini 20 8. Lepas 8, I witir kat rumah. Sebab I nak solat tahajud lagi. Tu ada harapan tak buat. Yang cakap tu ada harapan lah tak buat kan. Kan. Tapi tak adalah, kita sangka baik lah. Mungkin ada lah yang buat kan. Tapi sebenarnya boleh tak kalau kita semayang sunat witir? Kan? Sebab takut nanti kata lalap langsung tak buat. Boleh. Tapi sebelum kita nak semayang, contoh kita nak bangun lagi, terbangun, buat solat sunat 1 rakaat dulu. Sebab yang ganjil tadi kita genapkan dulu. Lepas itu kita sambung solat sunat taubat, solat sunat tahajud, nak buat apa semua, kemudian tutup dengan witir balik. Tak ada masalah pun. Okey je sebab dia semayang sunat, tak ada masalah. Sebab kita bimbang, takut-takut tolong lam tak bangun lagi. Kan? Solat sunat tarawih jangan pula, Datuk, kalau nak semayang tarawih kan saya cadangkan suraunya. Kat kampung Sungai Ramal tak. Kenapa lah? Kat situ laju. Mana dah lalapan. Siap tahlil 9.30 siap. Yo go. Buntang tergangkit ke belum semua orang. Orang perempuan dekat belah-belah perempuan dengan kat beladik tirai tu. Dia dengar tu siapa yang takbir tu. Allahu Akbar. Dia tahu dah siapa imam malam tu. Malam ni laju ke apa dia rasanya. Kalau dia dengar Allahu Akbar, balo kita malam ni weh. Kau berapa lah balik ni? Habislah. Dia kalau dia boleh tu imam Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu akbar. Bagus imam ni. Dia nak macam tu KPI dia. Dia tak sampai ngantuk. Kalau dapat tu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Batuk pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum belakang ni. Ini syak ni weh. Belum tarawih. Relax. Sebab tarawih tak ada benda nak kerja. Relax. Kan azan dah. Nampak tak? Relax dah azan. Nampak? Nampak ya? Jadi mana kata tarawih jangan kita lepaskan. Satu lagi tadarus mengaji. Tahun lepas ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita mengaji online boleh tak tadarus? Boleh. Tak ada masalah ada. Tapi kadang-kadang kesian. Ada orang tu, alhamdulillah lah, saya baca ini tak ada salah langsung. Rupanya Ustaz tu hang. Dia punya online tak ada. Patutlah elok yang aku baca tak ditagu tu kan. Tu semua tu. Tu halangan-halangan dia. Tapi kalau kita mengaji ramai-ramai. Itu sebaik-baik sebab tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Anak-anak pula jadi ketua keluarga, jadi omak ni pula kadang-kadang dia rasa tercabar bila kena tagur. Lah menangis ke apa tu? La ilaha illallah kan. Dia mengaji kan. Tak boleh lah kena tagur. Allazina amanu wa amila la ilaha illallah. Apa bodoh dia mengaji ni? Mak, yang tu panjang tu. Mak tahulah, kau diamlah. Kalau mak dia marah budak tu. Mak nak ni sekolah tahfiz ni. Kan? Contohlah. Jadi makna, oh ya ko lah mak tak perasan. Tak apa mak. Pakai cermin mata mak tu mak dah buta, tak nampak. Dia kena pakainya kan, pakai yang cermin kantar tebal sikit. Baru nampak. Tak apa dah, slow-slow pun tak apa. Kita nak kerja pergi mana? Lepas tu satu lagi, kalau ada orang tanya, boleh tak Ustaz, kalau kita mengaji, kita sampai juzuk 15 je. Lepas tu nak buat majlis khatam Quran. Boleh, buatlah. Tak ada masalah. Kita sebenarnya nak memeriahkan di situ, nak memasyurkan, nak cerita kita mengaji Quran. Itu saja. Tapi lepas habis Ramadan, jangan berhenti mengaji, sambung. Akak tak dapat join ngaji tadarus ni dah. Nampaklah akak baca merangkak. Orang lain elok berselor akak merangkak. Kenapa? Dan macam mantuju on pula dah pahal. Tak ada lah apa akak baca gagap-gagap. Orang cakap lah. Tak apalah akak join boleh ya. Akak join duduk tepi akak semak je. Bila orang lain baca dia semak. Boleh. Tapi dah 5 tahun nak duduk tepi. Makna baiklah belajar. Tak salah. Saya 5 tahun duduk tepi je. Pergilah belajar. Belajar jangan tak belajar. Belajar hukum. Belajar macam mana. Ni panjang, ni pendek, ni dongung. Ni boleh berhenti tak berhenti. Lepas tu ambil nafas. Allazi na'amanu. Ya Allah, aku tahu. Nafas pendek kan. Tengok. Ada. Dia ada tempat yang kita boleh wakaf, berhenti. Kadang-kadang bila kita berhenti di situ, bila kita main sambungnya, makna dia lain. Tu sebab kena belajar juga benda tu. Kan? Kena belajar. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya, apa yang kita boleh amalkan, berbuka puasa di awal waktu. Tak ada pula, alhamdulillah lah, sebab tahun ni rasa takwa saya lebih, Ustaz. InsyaAllah saya buka lepas isyak. Jangan buat tu. Jangan buat macam tu. Kalau nak tunjuk kita lagi bertakwa pada orang kan. Tak, mesti azan tu, mesti kita buka puasa. Masuk je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus buka. Macam arwah abah saya diajar makannya. Allahu Akbar. Makan buah tamar. Minum air masak. Semayang dulu. Jadi, makna kata kita tidak mengutamakan. Makna kita dah makan. Kata kita salat lah. Tetapi Nabi sebut. Jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Makna tak adalah mengutamakan makan tu. Makan beriyo-yo. Tak. Kan? Tapi kalau anda kata makan buah tamar, minum air masak, menyebabkan sembahyang tak khusyuk, baik makan. Makan buah tamar, minum air masak, Allahu Akbar. Todonga bunyi, serup. Habislah siput sadut tu kakak. Aduh, tak mengasuh tak tidak lah ni. Dia kat dapur tu belum bau, serup, sedap betul lah. Serup, hui. Dia kata, memang parah lah. Memang hilang khusyuk semayang. Ya, 1 rakaat dia semayang maghrib itu. Aduh, hai. Pesan lah kat orang rumah. Yang abang salat dulu ya. Yang siput sadut tersimpan. Banyak lagi bang. Jangan risau. Saya dah asing kan untuk abang. Macam itulah.
Tenang sikit semayang. Siput sodut dah simpan. Kan? Ya. Tapi memang betul. Semayang cepat-cepat tu maksudnya. Tak payahlah kita baca ayat sampai 3-4 surah. Baca semacam biasa. Semayang macam biasa. Lepas tu dah bagi salam. Cepet-cepet makan. Cepet-cepet makan supaya kita nak bagi gap sebelum isyak. Lepas tu relax. Tunggu. Ini makan sampai tersandar lah. Ada hikmah PKP tahun lepas. Fakta yang kita dapat daripada pihak Southern Waste. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dengan tahap orang Afrika tadi tak ada makanan. Dan 270,000 tan makanan yang dibuang sepanjang bulan Ramadan yang mana makanan yang belum diusik. Itulah dia sebenarnya Tuhan nak tunjuk kat kita. Kadang-kadang kita pergi makan ke hotel macam Sekojo tu, selalulah dapat peluang. Kita tengok harga bukan kaleng-kaleng harga. Satu kepala sampai RM170 menterdarah apa? Kan? Lepas tu kita makan tak habis. Buang. Kadang malu tengok orang putih yang datang tu. Orang putih Mak Saleh tu yang tak puasa tu. Dia datang dia ambil sikit, mangkuk kecil dia makan. Lepas tu dia minum. Lepas tu dia rasa nak lagi, dia bangun pergi ambil lain pula. Ambil sikit, duduk makan. Sikit-sikit. Lepas tu dia, you want some more? Oh, enough already. Cukup dah. Kita tu. Steady betul. Serap. Tak terlepih walau seekor binatang pun. Perap ambil. Wahal siang ni berjuang hawa nafsu macam mana? Dah habis makan, letak dalam mangkuk, 2 mangkuk dah ni. Duduk aja, perjuangan belum selesai. Ternampaklah pinggan kawan. Mana kau dapat kambing tu? Tak ternampak ada kambing tadi. Aduh, dia kat luar. Keluar pula sambung perjuangan. Nampak? Masa kita duduk, kita tengok pun kita tahu kita tak boleh habis. Dan akhirnya bazir. Boleh makanan banyak, bagi ke orang, itu terbaik. Tapi nak bagi sedekah makan ke orang, mesti sebelum berbuka. Sebelum berbuka, tu namanya sedekah. Yang kata kita dapat pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Tapi kalau selepas berbuka baru sedekah makan, itu bukan sedekah. Itu namanya pelupusan sisa pepejal. Yang kita tak habis, kita bagi ke orang. Jangan, ya. Tolong jaga. Ya. Berbuka puasa berpada. Tu Ustaz Don cakap. Ustaz Don baru semalam saya dengan dia masa kan sambutan 75 tahun RTM. Hari Khamis baru ni kita buat forum perdana serentak satu Malaysia. Semua buat forum perdana. Saya, Ustaz Don, Ustazah Asma Harun, dengan ada Ustaz Zakaria dan juga Ustaz Nabil Ahmad, kita orang dekat Masjid Shah Alam. So Ustaz Don bagi nasihat, jangan sekali-kali kita menghimpunkan makan. Kita jamak kan. Daripada lepas subuh tu, Zuhur, Asar, bawa ke Maghrib. Salah. Tapi kita sekadar makan pada waktu Maghrib, sekadar yang perlu untuk tenaga nak tarawih. Itu je. Itu selalu ingatkan diri kita. Dan saya pesan, nak pergi Bazar Ramadan, bolehlah nak pergi. Tapi, biar ada target. Aku nak pergi Bazar Ramadan, nak beli ni. Kita tahu dah mana yang sadap. Tu belum cerita lagi, beli tak apa-apa. Kita rasa sadap, sampai ke rumah menyumpah. Pun kurang pahala. Tak apa, bondo siput sodut, cair kuah. Sodut sampai isyak tak keluar. Kan ramai orang berniaga, sekadar berniaga kan. Tu ni nak bagi pesan ni, buat menyumpah orang kadang kan. Tu pun nak uji kita tu. Tak payah kita beryo-yo benar. Kita dah target dah. Kat sana aku nak beli dia punya mi kolok. Mi kolok dia sedap. Dah. Beli tu dah balik. Dia merayau tengok. Kadang sampai 3 round tawaf tak jumpa apa. Tak tahulah nak beli apa bang. Itulah dia kita membazir. Keluar sudahnya boli. Sudah banyak. Muncul Allah Ta'ala bagi jari tu 10 je. Setiap jari tersangkut plastik tu. Ada boleh tak jari kaki belum merah. Teruk. Kan itulah teruk orang berbelanja pada bulan Ramadan. Satu lagi, berapa ramai orang tahun lepas beli baju raya. Bulan 1 dah beli. Papan beli. Sekali PKP. Tak sampai pakai.
Itu dia peringatan untuk kita sebenarnya. Okey? Jadi amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan kita membazir. Jangan kita berbelanja benda yang tak perlu. Jangan berbelanja ikut hawa dan nafsu. Ikut keperluan saja. Baju gaya pun, baju semua cantik-cantik lagi. Kalau tak perlu beli, tak payah beli. Nabi pesan apa? Apa Nabi pesan? Pada pagi hari raya, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya beli baru. Mana yang elok lagi, nampak baru, okey lagi, pakailah. Tak ada masalah. Tahun ni ada lain sikit. Pakailah Wiser yang paling baru kamu ada. Sebab emas kan dengan Wiser tu sok pakai. Tapi time sujud jangan lupa pula. Kan pakai emas tu kan pecah pula Wiser tu kan. Tapi betul kan? Ni norma baru. Ikut dia. Tak payah kalau kita gaduh. Ada orang gaduh. Ni semayang jarak, ni semayang rapat, apa semua ni semua. Tak, ikut je peraturan tompek tu. Penguasanya dah beritahu. Penguasa tempat kita. Penguasa negeri ikut berbeza-beza setiap negeri. Dia kata semayang jarak, semayang jarak. Alhamdulillah dapat pergi masjid ni. Dapat pergi surau. Dulu langsung tak boleh. Ni dah boleh pergi ni, okey. Ikutkan saja. Lagi satu, kita tak nak ada fitnah pada agama. Yang dulu orang fitnah macam-macam. Dulu ni gini mesti geng tabligh ni. Tak ada. Sudahnya dah terbukti bukannya isu itu. Isunya orang daripada luar negara bawa balik ke dalam negara kita. Kan? Jadi kadang ada orang ni dia mempermain-main ke pula. Dia kata takut sangat dengan ni. Kau tak kono, kau bolehlah cakap. Keluarga yang dah merasa ahli keluarga dia terkorban disebabkan COVID-19 tentu tersentuh hati kalau ada orang cakap macam tu. Tolonglah jaga. Kan? Bayangan orang tu setiap kali umum. Dengan ini PKP dilanjutkan. Setiap kali Perdana Menteri umum tu menangis ke hospital. Dia orang ni tak balik-balik, kita pakai mask pun dah lemah. Dia orang pakai PPE tu. Tu sebab Jadi sekarang ni ikut je lah peraturan. Jadi qanaah, jangan membazir. Berpada dengan sedikit, ingat orang susah. Sedekah. Nampak ada peluang sedekah. Dengar orang nak bina masjid. Cakap berapa lagi peruntukan yang tak ada. Lah, tak banyak tu. Lebih kurang 100 ribu. Tak apa, saya bagi RM50. Nampak? Nampak lah, tak kisahlah kita. Maknanya kita masuk part bahagian yang belum tu. Masjid lain ada ke tak? Bagi lagi. Buat. Dan begitu juga yang terakhirnya, persediaan untuk hari kebangkitan. Itu juga adalah merupakan latihan takwa. Mengaji banyak-banyak. Semayang ni, mengaji ni kan geng-geng tadarus. Jangan risau. Muka yang sama setiap malam. Kan? Semua yang jenis yang pencen-pencen ni. Kadang-kadang yang paling ramai ni jemaah yang kat luar tu. Yang mengonjorkan makanan mori tu. Dia beli tinjau dalam masjid tu. Tak ramai lah orang. Mana pergi orang ni kata. Jadi yang bercakap tu bukan orang. Tak apa bodoh yang bercakap tu kan. Patut dah tahu tak ramai. Jumlah kita pergi bantu je masuk dalam. Dapat salai 2 jadilah. Bantu kan. Jadi itulah dia. Persediaan kita. Kan? Jadi apa pun sebagai kesimpulan lah. Sebagai kesimpulan. Bila kita ni, seorang nak kena faham, puasa ni nak latih kita jadi insan yang lebih baik. Sepatutnya. Janganlah pula, makin kita puasa, makin tak elok perangai. Syaitan semua dia belenggu. Syaitan iblis dia belenggu. Tak ada dah bak, tak ada halangan. Maknanya kalau orang tu jahat bulan puasa, memang dia jahat tu. Asah jahat dia. Kalau bulan puasa dia buat jahat, mana memang jahat sungguh. Sebab syaitan tak ada menggalakkan dia. Syaitan nak okey-okey lah kan. Dia tak payah kacau ni, dia pun buat jahat juga. Syaitan kata. Senang kerja kita dia tu. Nampak tak? Tu sebabnya jaga. Kalau kita tengok 3 binatang. Pertama, ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur. Dia berpuasa, dia tak makan. Kadang 3-4 hari, sampai seminggu pun ada. Kemudian bila dia rasa dah sampai dah gorak-gorak telur tu nak menetas, dia tepi sikit, keluar, menetas, keluar anak-anak ayam yang comel-comel. Hasil daripada puasa dia yang sabar dia. Kedua, ulet kepompong. Duduk kat dalam pakai tu sampai berminggu-minggu tak makan. Dia makan cara dia lah, ulet dalam tu. Tapi bila keluar dia jadi rama-rama yang cukup cantik. Dan yang paling teruk puasa adalah ular sawa bersalin kulit. Ular sawa bersalin kulit menurut kajian dalam National Geographic Explorer, paling lama paling sekejap 6 bulan dia puasa. Paling lama setahun nak bersalin kulit tu. Dia duduk kat situ tak bergerak-gerak setahun.
Itu sebab dia boleh tolan lembu tu. Kan bila dia dah keluar tu, lembu pun dia tolan ni. Lain macam dia punya Allah Malaka Sumna dia, lain macam. Kan? Tapi hasil dia lepas tahun, bila dia keluar dia tinggalkan kulit-kulit dia tu kan, berkilat cukup cantik kulit ular sawa. Jadi macam tu jugalah. Bila kita puasa, patutnya bila kita sampai je Syawal, kita jadi manusia yang lebih baik. Cukup cantik bukan kulit, akhlaknya. Cukup cantik yang menetas tadi itu bukan anak ayam, tetapi yang menetas itu adalah hasil daripada ibadah kita. Cukup cantik hasilnya. Jadi itulah yang sepatutnya kena ada pada diri kita. Kan? Jadi tak ada nak cerita panjang benar, semua orang dah tahu dah pasal Ramadan ni. Tapi nak menegaskan saja. Pentingnya kita bersiap sedia untuk Ramadan. Sepatutnya kalau ikut orang Arab ni, dia dah bersedia dah. Selipar untuk Ramadan, jubah untuk pakai Ramadan. Dia dah gosok siap-siap dah. Orang perempuan, walaupun tak boleh pergi semayang dekat masjid, tapi kita siapkan persiapan untuk suami. Kita dapat pahala macam orang berjuang. Baca hadis tu. Sesiapa yang memperlengkapkan perjuangan untuk suami dia, peralatan untuk suaminya, maka dia akan dapat pahala seolah-olah dia pun pergi berjuang sama. Dah tahu dah kita tak pergi masjid contoh, kita gosok sebulan punya baju pergi tarawih. Dah dapat pahala. Siapkan bang, ni ada bekal sikit abang nak pergi iktikaf kat masjid. Dah siap pun dapat pahala iktikaf sekali. Jadi orang perempuan relax kan senang orang perempuan. Apa lagi nak? Saya cakap, orang perempuan cukup senang. Jadi jangan kita mongun. Allah tak boleh poi pula, tak apa-apa tak. Tak apa. Ada orang tanya, gitu saya ceramah ni tajuk Ramadan. Ustaz, saya baru kahwin dengan isteri saya ni baru 3 bulan. Jadi boleh tak kalau saya nak semayang, dia nak sangat semayang jemaah dengan saya. Boleh tak kita orang semayang jemaah melalui video call? Saya kata kalau boleh dah lama semayang depan TV tu dah. Depan Imam Masjid Negara tu dah lama dah saya kata. Saya cakap macam tu lah. Tak apalah, sabarlah. Nanti esok kau balik, esok kau semayang lah jemaah sesama. Macam tu lah. Jadi itu bukan apa. Alhamdulillah orang tanya ni bukan apa. Dia eager nak semayang jemaah. Kan? Semayang elok-elok. Jadi kebut peluang yang ada. Kita tak tahu bila lagi peluang yang akan datang. Jadi inilah peluang yang terbaik untuk kita. Kita kena anggap inilah peluang yang terakhir. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Cuma sedikit makluman. Saya